Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada Datin Osnani sebagai PLA saya. Jadi saya Dira Azril bin Suilan, nombor medik saya 187-360, akan membentangkan refleksi akan diri sepanjang saya menjalankan latihan mengajar di sekolah. Okey, baik. Jadi saya akan ceritakan sedikit tentang latar belakang sekolah yang telah saya pergi, iaitu sekolah SMK Putrajaya Prezin 161. Okey, jadi sekolah ini adalah sekolah satu sesi persekolahan saja, di mana ia hanya mempunyai sesi pagi yang bermula jam 7.30 sehingga 2 petang. Okey, jadi sekolah ini juga adalah sekolah lestari STEM, di mana terdapat pelbagai aliran yang ada di sekolah ini. Jadi jika kita lihat di tingkatan 4 dan 5, mereka ada aliran sains student, ada sains dengan sains student dengan agama. Jadi mereka juga ada sastra, dan juga mereka juga ada subjek vocational, iaitu pemprosesan makanan. Okey, pengetua sekolah SMK Putrajaya Prezin 161 ni adalah Encik A.B. Aziz bin Mamat. Dan sepanjang saya berada di sini, saya telah diberikan tugasan untuk mengajar subjek perniagaan tingkatan 4 yang telah dibimbing oleh Puan Zaitun. Puan Zaitun ni adalah guru kanan mata pelajaran bagi subjek perniagaan di sekolah ini. Dan saya telah ditugaskan untuk mengajar kelas tingkatan 4 Razi. Okey, jadi itulah sedikit berkenaan latar belakang sekolah dan juga kelas yang saya ajar. Okey, kita balik kepada perkara yang kita akan panggil main fokus untuk pembentangan saya pada hari ini adalah berkenaan dengan isu dan juga analisis isu dan juga rumusan yang saya dapat daripada isu yang telah saya hadapi. Okey, pertama isu yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, antara aktiviti yang telah saya laksanakan ialah untuk membuat peta iting. Seterusnya adalah pembentangan hasil sendiri, dan yang ketiga adalah aktiviti round table. Okey, jadi pengalaman pembelajaran secara keseluruhan, saya boleh katakan pelajar tertarik untuk menjalankan ataupun melaksanakan aktiviti yang telah saya laksanakan ataupun saya beri kepada mereka dalam kelas. Cuma kekurangan mereka adalah dari segi sumber maklumat dan juga pengetahuan awam. Okey, itu saya akan bincanglah kepada isu yang pertama, iaitu murid kurang terdedah kepada perkembangan isu semasa, terutama dalam bidang perniagaan. Okey, perkara ini dapat dilihat apabila saya telah bertanya kepada pelajar di dalam kelas berkenaan dengan syarikat iaitu sebuah perniagaan yang memproses bahan sawit, iaitu sawit. Jadi minyak sawit tersebut siapa yang memproses atau mengeluarkan di Malaysia ini. Jadi kebanyakan pelajar, majoriti pelajar tidak tahu berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi pada khidmat saya sebagai seorang pelajar, mereka yang ada dalam bidang perniagaan tersebut perlu untuk sentiasa cakna terhadap perkembangan perniagaan yang berlaku di Malaysia pada pendapat saya. Jadi apa yang tindakan saya lakukan ialah saya waktu kelas yang saya ada dengan mereka, saya telah menempah makmal komputer. Jadi saya telah menempah makmal komputer untuk mereka mendapatkan maklumat berkenaan dengan aktiviti yang saya sekarang, iaitu aktiviti pembentangan hasil sendiri, di mana saya telah meminta mereka untuk menyiapkan mereka menyiapkan tugasan mereka berkenaan dengan undang-undang perniagaan di Malaysia, tapi maklumat tersebut boleh diakses melalui internet. Jadi apa yang saya boleh dapat daripada isu yang telah saya hadapi ialah murid memang sangat sukalah dengan aktiviti apabila melibatkan masuk ke makmal komputer, sebab makmal komputer kita tahu sangat kondusif, ada aircon, sejuk, dan mereka dapat menggunakan internet untuk mencari maklumat berbanding mereka berada di dalam kelas, mereka terhad kepada buku teks dan apa yang dicakapkan oleh guru sahaja, kerana mereka tidak ada akses untuk telefon pintar, sebab mereka tidak boleh buat telefon pintar, dan ada tak ramai murid yang ada laptop peribadi sendiri untuk dibawa ke sekolah. Jadi dalam kelas saya memang tiada lah, mereka tiada akses kepada laptop dan juga telefon bimbit ataupun telefon pintar. Okey, jadi bila dapat masuk dalam bilik makmal komputer tu, jadi mereka dapat collaborate dengan rakan-rakan yang lain untuk menyiapkan tugasan. Seterusnya adalah kekurangan bahan bantu mengajar. Jadi kekurangan ni adalah daripada mungkin simpanan dari pihak sekolah ataupun unit perniagaan itu sendiri.
di mana apabila saya cuba untuk meminta marker pen dan juga kertas majung untuk saya laksanakan aktiviti peta iting di dalam kelas, tapi tiada, maksudnya bahan itu tiada dalam simpanan. Mungkin pada ketika itu barangan tersebut sudah habis. Okay, jadi apa yang saya lakukan adalah saya beli kertas majung tersebut dan juga marker tersebut sendirilah, dan Alhamdulillah aktiviti tersebut berjaya untuk dilaksanakan di dalam kelas dengan baik. Okay, jadi rumusan yang apa yang saya dapat daripada perkara tersebut ialah kita sebagai seorang guru perlu bersedia terhadap segala kemungkinan yang berlaku. Sebagai contoh, kekurangan bahan batu mengajar, kita sepatutnya ada simpanan sendiri untuk sekiranya sekolah ataupun unit tidak cukup bahan seperti kita majung, marker pen dan sebagainya. Okay, seterusnya, isu yang telah saya hadapi adalah murid kurang berkemahiran untuk menghasilkan slide pembentangan yang baik. Okay, jadi seperti yang saya bincangkan pada isu yang pertama, mereka seronok untuk membuat aktiviti di dalam makmal komputer, tetapi penghasilan ataupun output daripada aktiviti yang dilaksanakan dalam makmal komputer itu ialah penghasilan slide mereka tu agak terlalu ringkas ataupun bagi saya adalah kurang menarik, di mana apabila saya bertanya kepada mereka ialah, bila saya bertanya pada awalnya, mereka berkata mereka memang pernah untuk buat pembentangan secara slide, di mana pada kelas tingkatan 3 dahulu mereka ada juga buat pembentangan tersebut. Tapi bila hasil akhirnya ataupun final result dia adalah slide tersebut kurang memuaskanlah pada pendapat saya. Okay, jadi apa yang telah saya lakukan, tindakan saya telah mengajar mereka bagaimana untuk kita buat slide yang baik. Sebab slide pembentangan yang baik iaitu dengan penggunaan font yang menarik dan juga sesuai, yang bukan setakat menarik tapi juga sesuai. Font tersebut mestilah besar, jelas untuk ditayangkan di projector screen di hadapan. Dan yang kedua adalah isi pembentangan tersebut mestilah menarik dan juga sesuai untuk dibentangkan. Bukanlah kalau informasi itu panjang dia tidak dipotong. Okay. Jadi seterusnya adalah penggunaan animasi ataupun media. Boleh masukkan ke dalam slide pembentangan dari segi gambar, video dan animasi bergerak yang lainlah yang boleh menarik penonton ataupun murid yang lain untuk melihat pembentangan mereka. Okay, jadi apa yang saya dapat ialah murid kini lebih mahir untuk buat slide pembentangan sebab mereka telah tahu apa perkara-perkara yang penting untuk menghasilkan slide yang baik. Okay, yang terakhir adalah isu yang telah saya hadapi adalah penggunaan slide induksi yang kurang sesuai. Itu datang pada diri saya sendiri, di mana saya rasa pada satu kelas tersebut saya ada untuk membuat slide induksi di mana saya membawa 2 buah jam bagi menerangkan maksud trend. Maksudnya perubahan trend tu saya buat 2 jenis jam digital yang biasa dan juga jam pintar seperti ini. Okay, ini adalah jam pintar. Okay, jadi apabila saya dalam kelas, pelajar seperti tidak dapat tangkap ataupun faham perkara yang ingin saya jelaskan dalam pembelajaran pada hari tersebut. Jadi saya telah untuk kelas akan datang saya telah tukarlah induksi saya itu untuk jadi lebih yang mudah difahami. Jadi rumusan yang saya dapat ialah guru perlu kreatiflah dan juga faham kepada level pemahaman pelajar tersebut. Ada yang pelajar mungkin level pemahaman mereka tinggi, jadi mungkin mereka boleh faham tentang induksi ataupun aktiviti permulaan yang telah kita lakukan. Tetapi ada juga murid yang tidak faham tentang apa yang kita cuba sampaikan. Okay, baik, seterusnya adalah dari segi co-curriculum. Okay, dari segi aktiviti co-curriculum ni, saya ingin maklumkan bahawa aktiviti curriculum yang dari segi kelab badan uniform dan kelab persatuan badan uniform tidak dapat dilaksanakan kerana sekolah pada ketika itu terlibat ada aktiviti sukantara, ada aktiviti sukan sekolah, ada peperiksaan. Okey, jadi aktiviti-aktiviti lain yang telah saya sertai selain daripada aktiviti badan uniform, aktiviti kelab dan sebagainya ialah saya telah menjadi pengadil bagi acara jam lembing bagi kategori
bawah 15 dan bawah 17 untuk murid lelaki dan perempuan bagi acara sukantara lah, sukantara sekolah. Yang seterusnya saya adalah guru rumah marih yang bertugas untuk memantau aktiviti kawat. Okey, jadi pelajar ada kawat untuk mereka lakukan bagi pada kejohanan sukan tersebut. Dan juga yang saya juga adalah AJK pelaksana bagi aktiviti lompat jauh dan juga tarik tali. Dan seterusnya saya adalah AJK majlis perasmian majlis MAPIM, iaitu Majlis Pimpinan Murid. Okay, jadi isu cabaran yang saya hadapi sepanjang saya melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah saya sebutkan tadi ialah, yang pertama adalah saya telah menjadi pengadil tetapi saya kurang pengetahuan dalam cara pengadilan sukan derjam lembing, kerana saya bukan latar belakang daripada seorang atlet ataupun guru pendidikan jasmani. Jadi saya menghadapi kesukaranlah untuk mengadili acara derjam lembing tersebut. Jadi apa yang saya buat adalah saya masih menerima tugasan tersebut dan saya membuat pembacaan lah berkenaan dengan bagaimana untuk mengadili acara jam lembing. Dan juga saya juga ada meminta bantuan daripada guru pendidikan jasmani, iaitu Cikgu Afiki, untuk menerangkan berkenaan bagaimana untuk saya mengadili acara jam lembing dari segi pemarkahan, dari segi apa yang membatalkan seorang peserta. Dan jadi rumusan apa yang saya dapat ialah alhamdulillah saya dapat melaksanakan tugasan tersebut dengan baik pada hari kejadian. Yang seterusnya adalah penyediaan gimmick yang menarik. Jadi aktiviti ini adalah di mana cabaran itu adalah cabaran bagi saya lah untuk menyediakan gimmick yang menarik. Gimmick tersebut maksudnya dari segi ada sebuah program yang perlu saya terlibat dalam program tersebut dan saya perlu sediakan gimmick. Tetapi gimmick tersebut bagi saya cabaran lah untuk saya pilih gimmick apa yang boleh menarik pelawat ataupun VIP yang datang untuk majlis perasmian tersebut. Jadi tindakan saya setelah alhamdulillah saya berjaya untuk jumpa gimmick yang menarik, di mana saya mengintegrasikan video cap tangan pada tablet yang ada untuk perasmian tersebut, dan tablet itu dipancarkan pada di projektor skrin layar di hadapan orang yang hadir lah. Jadi alhamdulillah pengetua sukalah dengan gimmick yang telah saya buat tersebut, dan saya rasa gembiralah terhadap apa yang saya telah dapat capai. Seterusnya adalah isu yang di mana ramai murid cedera. Isu ketiga ni ramai murid cedera kerana mereka menyertai acara tarik tali tapi tak pakai kasut. Jadi tindakan yang saya buat ialah saya dan juga cikgu yang lain memastikan mereka pakai kasut pada hari kejadian. Jadi urusan yang saya dapat pada hari esokannya, dia ada 2 hari, ramai dah murid yang tidak tercedera, kuranglah murid cedera maksudnya. Dan yang terakhir adalah yang cabaran yang bagi saya adalah rumah sukan yang telah saya sertai, iaitu rumah sukan Marih ni, dia pemilihan murid yang kurang mahir untuk berkawan. Jadi apabila saya tanya tindakan saya tanya kepada orang panggil komandan lah untuk kawat tersebut, dan jawapan yang diberikan adalah sangat munasabah, di mana tidak ramai ahli rumah sukan yang nak sertai kawat aktiviti kawat tersebut. Jadi kesannya adalah rumah Marih mendapat tempat yang terakhir dalam pembarisan rumah sukan. Seterusnya adalah interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ni adalah antara isu yang saya hadapi adalah perbezaan bahasa komunikasi harian. Perbezaan bahasa komunikasi harian ni kerana ada guru-guru yang menggunakan dialek. Jadi kita ada dialek Terengganu, Kelantan, Kedah dan sebagainya. Pada mulanya saya agak sukar untuk memahami kerana saya bukan berasal daripada negeri-negeri tersebut. Jadi tindakan yang saya buat, saya tanyalah kepada guru-guru, maksud dia apa? Contoh ada perkataan baking. Baking itu maksudnya ganas. Maksudnya kita tak tahu kan, tapi saya tanya dan itu dekat saya, dan bagi saya gembiralah. Walaupun sukar untuk pada mula untuk saya fahami, tapi bagus untuk saya kerana saya dapat belajar banyaklah perkara baru. Yang seterusnya adalah isu yang kedua adalah bilik guru yang berasingan. Jadi di sekolah ni kami atau saya duduk di bilik kaunseling. Jadi perbezaan bilik ada 3 tingkat. Ada bilik guru di bahagian bawah, di bahagian second floor, dan di bahagian saya. Jadi
perbezaan bilik guru itu menyebabkan saya sukar untuk berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Jadi tindakan yang telah saya lakukan ialah saya menyertai contoh ada makan-makan ataupun jamuan di bilik guru, saya pergi dan dalam masa yang sama dapat berinteraksi dengan guru-guru yang lain. Jadi saya gembiralah saya dapat kenal ramai lagi guru yang ada dekat sekolah ni. Yang seterusnya adalah kesukaran untuk berinteraksi dengan guru pembimbing. Itu samalah seperti isu yang kedua, di mana bilik kami berbeza. Saya di tingkat yang ketiga, guru pembimbing saya di tingkat yang satu. Jadi sukar untuk saya berkomunikasi secara berdepan. Tapi tindakan yang saya lakukan ialah saya berhubung dengan guru pembimbing melalui aplikasi WhatsApp. Dan juga hasilnya pembelajaran dan juga penyeliaan dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, dan hal-hal yang lain ni adalah kita sudah tahu bahawa pandemik COVID-19 telah melanda di negara kita. Jadi latihan mengajar telah terpaksa ditangguhkan, di mana saya hanya sempat untuk menjalani latihan mengajar sebelum PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, selama 4 minggu sahaja. Okay, jadi cabaran yang saya hadapi sepanjang saya mengajar, dan saya diminta untuk mengajar secara atas talian, dan cabaran yang saya hadapi ialah internet. Yang pertama adalah rangkaian internet yang lemah, di mana penting untuk saya buat pembelajaran secara selari iaitu synchronous melalui Google Meet. Okey, jadi apa yang saya buat untuk mengatasi masalah tersebut ialah saya beri juga latihan dan juga slide pembentangan saya yang saya lakukan di dalam Google Meet, di dalam grup WhatsApp, bagi membolehkan pelajar-pelajar yang tidak dapat ataupun tidak berkesempatan untuk masuk dapat sekali ilmu yang saya ingin sampaikan. Okey, jadi hasilnya setiap minggu saya dapat berjaya untuk menjalankan kelas. Okey, jadi kesimpulan apa yang saya dapat daripada latihan mengajar dan internship di SMK Putrajaya Presiden 16-1 ini ialah saya dapat banyak pengalaman, dan perkara tersebut membantu saya untuk bersedia untuk berada di sekolah. Mungkin saya posting nanti saya akan lebih bersedialah, dan pengalaman yang saya ada ni bolehlah untuk saya perbaiki kelemahan yang ada. Okay, jadi itu sajalah untuk pembentangan saya. Terima kasih.